A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat solat tarawih malam yang keempat. Alhamdulillah. Kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita rasa sebenarnya masa tu begitu cepat berlalu dah malam keempat dah. Artinya 30 hari sebenarnya tidak lama sangat cepat sebenarnya. Walaupun peringkat awal kita rasa macam mana nak berhabis puasa 30 hari ni, tapi sebenarnya terlalu cepat masa berlalu. Sebab itulah Allah Ta'ala ada satu surah yang kita baca sebelum ni, surah Al-Asr Wal Asr, demi masa, nak cerita pada kita tentang pentingnya masa. Apapun kita berdoa supaya kita semua dalam keadaan sihat, baik, dalam keadaan ceria, terutamanya termasuk di bulan Ramadan. Kita doa dalam keluarga kita, ayah supaya sihat, begitu juga Umi, begitu juga Abang Muhajir, begitu juga Kak Ya, begitu juga Abang Bak, begitu juga Abang Hasib, Kak Awanis, Abang Bashir dan adik Nik Noh, supaya semuanya sihat walafiat. Semalam kemarin kita sebut tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada dua kegembiraan yang besar, iaitu ketika kita berbuka dan ketika kita akan berjumpa dengan Allah SWT di akhirat kelak, insya-Allah. Kita sebut farhatun inda fitrih, kegembiraan yang Allah Ta'ala bagi ketika mana kita nak berbuka puasa. Dan kita tengok memanglah logiknya semua orang pakat suka start daripada paling kecil sekali sampai ke orang tua, semua pakat suka belaka. Kenapa? Kerana antaranya kita boleh berbuka lah, kita boleh makan, kita boleh minum selepas dalam tempoh yang agak lama, 12 jam, 14 jam kita puasa. Nikmat Allah Ta'ala tidaklah puasa itu 24 jam sehari, tapi hanya dalam tempoh tertentu antara subuh hingga maghrib. Itu antara faktor yang menyebabkan kita ni rasa suka. Yang kedua sebenarnya yang kita suka juga kerana apa? Kerana dalam tempoh satu hari itu, apabila kita berbuka, perasaan dalam kita, jiwa kita suka kerana hari tu contohnya pada hari ni kita buka tadi, kita akan rasa gembira tu bukan setakat kita boleh makan dan minum, tapi gembira juga kerana kita boleh taat perintah Allah. Betul tak? Maknanya walaupun susah, walaupun kita tahu letih, payah, apa sukar, tapi kita boleh ikut perintah Allah Ta'ala. Jadi apabila kita buka tu kita ingat Alhamdulillah, selain daripada nikmat untuk tubuh kita, kita boleh minum, kita boleh makan, jiwa kita juga rasa ceria, rasa tenang. Kerana apa? Kerana hari ini kita boleh taat perintah Allah, dan kita boleh tambah amalan-amalan berbanding dengan hari-hari dan bulan-bulan lain. Kita boleh ingat contohnya hari ni kita banyak mana kita baca Quran, kita semaya sunat, kita berdoa kepada Allah. Jadi Alhamdulillah, apabila buka puasa tu kegembiraan tu dia bertambah. Ini semasa kita duduk atas dunia. Artinya dalam tempoh 30 hari, 30 kali lah kita akan dapat rasa nikmat tersebut bagi orang puasa. Yang kedua, nikmat orang puasa juga ialah inda liqa'i rabbih, ketika mana dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita tidak tahulah bentuk macam mana kegembiraan tu,
Cuma kita boleh gambarkan. Macam contohnya kita, kalau dulu keluarga kita ni duduk di Pulau Melaka juga, dekat dengan rumah Ninda. Dulu ada tokku. Kita rasa kalau kita nak pergi jalan, kita boleh jalan kaki je, seminit 2 minit sampai rumah. Tapi sekarang ni sebab kita dah hijrah pindah ke Selangor ni, kita nak balik tu mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali. Jadi bila kita nak balik, kita nak tuju pada siapa dulu? Tentulah Nenda dulu dia. Nenda dulu sebab lama kita tak jumpa. Jadi kalau kita balik satu keluarga, tentulah Nenda tempat mula-mula sekali kita nak jumpa. Sebab lama kita tak jumpa, rindu. Itu gambaran. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Kita kena sentiasa ingat di akhirat kelak kita perlu kepada rahmat Allah Ta'ala, perlu kepada keampunan daripada Allah Ta'ala, dan kita nak rasai nikmat syurga tu yang Allah Ta'ala janji kepada orang Islam, orang mukmin, orang yang melakukan amal-amal soleh. Jadi sebab apa kita letih puasa ni, kita usaha juga, kita tahan juga, kerana kita ingat janji itulah. Janji nikmat syurga yang Allah Ta'ala sedia kepada orang yang beriman, orang yang beramal soleh, termasuk pada orang yang puasa. Dan antara nikmat paling besar daripada redha Allah ialah kita dapat berjumpa dengan Allah SWT. Jadi kita kena tanam tu perasaan tu dalam hati kita, dalam jiwa kita, bermula daripada sekarang ni. Macam mana agaknya masa depan bila kita mati, kita semua akan masuk kubur, kemudian akan berlaku hari kiamat, kemudian Allah Ta'ala akan bangkitkan semula semua kita untuk mendapat pengadilan yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingat masa kita duduk atas dunia ni, antaranya masa kita puasa, kita kena yakin sepenuh antara nikmatnya yang Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW sebut, kita akan dapat berjumpa dengan Allah SWT. Jadi benda-benda macam itulah yang kita ingat, yang menyebabkan dia boleh hilang rasa letih kita masa kita puasa. Sebab apa? Sebab kita rasa nikmat-nikmat yang masih terlalu banyak yang kita akan dapat daripada Allah Ta'ala. Itu puasa. Yang keduanya kita sebut tentang semaya, tentang solat. Mana solat ni kita tahu antara ibadat khusus yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita semua, hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma bila mari bulan Ramadan, dia ada tambah lagi solat, kita panggil solat tarawih, kita duduk semaya saat ni lah. Tak ada pada bulan-bulan lain. Kita nak buat bulan Syaban tak boleh, nak buat bulan Syawal tak boleh. Tarawih ni, solat tarawih hanya di bulan Ramadan. Jadi sekarang ni dah berlalu 3 hari dah, 3 malam dah. Termasuk malam ni malam keempat. Jadi alhamdulillah kita istiqamah, kita dapat solat tarawih secara berjemaah. Kita berdoa supaya kita diberi kekuatan untuk meneruskan sampai akhir, sampai ke akhir bulan Ramadan. Apa tujuan Allah Ta'ala suruh kita solat ni? Antaranya ialah apabila kita solat, kita kena gambarkan, anak-anak ayah kena gambarkan apabila kita semaya ni, macam ini bentuk ibadat yang kita nak takbir kepada Allah Subhanahu Taala. Kasih dan sayang kita kepada Allah Taala. Kita nak takbir macam mana? Nak ucap terima kasih. Kalau kawan-kawan kita contohnya bagi coklat kepada kita ataupun bagi hadiah kepada kita, kita suka dan kita ucap terima kasih banyak. Allah Ta'ala ni dia bagi semua sekali pada kita. Kehidupan, nikmat sihat, nikmat makan, nikmat minum, tubuh kita yang sempurna, lengkap dengan mata, dengan lidah, dengan tangan, perut, kaki, tangan, semua sekali, terlalu banyak. Nak bilang nikmat Allah Ta'ala ni memang tidak terbilang.
Jadi logiklah kalau kita ucap terima kasih, syukur kepada Allah Ta'ala. Cuma cara macam mana? Antaranya dengan kita semaya. Kita semaya. Bila kita semaya, gambaran kita nak ucap terima kasih kepada Allah Ta'ala. Gambaran kita nak tunjuk kita ni memang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memanglah semaya ni kita sebut kemarin, macam contohnya kita kata tokku, antara benda hak dia suka ke adalah semaya, semaya sunat. Dan Nenda pernah sebut, ayah pernah tanya Nenda, macam mana ayah, maknanya selepas tokku dah meninggal lah, tokku dah meninggal seminggu 2 minggu macam tu lah. Ayah pernah tanya Nenda, macam mana ayah ni dengan semaya. Jadi Nenda jawab, dia kata ayah ni dengan semaya dia suka terlajak. Suka terlajak. Suka terlajak ni, kita ni gapo hak kita suka? Kalau awak ni suka apa? Kita suka sangat makan dah. Contohnya makan nasi khabu. Kita suka sangat makan tom yum. Kita suka sangat gijala. Kita suka sangat makan buah-buahan. Kita suka. Tak apalah, asal hak halal dah. Tapi tokku ni Nenda kata antara benda dia suka sangat, dia suka terlajak pada semaya. Sikit-sikit dia semaya. Ada urusan sikit, dia, besar ke kecil ke, dia semaya. Semaya sunat. Semaya malam memang dia jaga dah. Semaya sunat duha, semaya hajat contohnya. Nenda kata maknanya sikit-sikit dia semaya, sikit-sikit semaya. Jadi dia suka sangat ke semaya. Jadi hak ni kita panggil satu tradisi, satu sunnah yang comel. Jadi kita semua, termasuk ayah, termasuk anak-anak ayah, keluarga ayah semua kita kena ejah lah. Biar antara benda kita suka juga, selain daripada kita suka makan buah, suka makan tom yum, suka gejala, suka apa lain, suka juga semaya. Jadi macam mana kita nak latih ni? Antaranya bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan lah masa yang paling sesuai untuk kita latih. Antaranya biar kita rasa seronok dengan semaya ni. Kita boleh latih diri kita, disiplinkan diri kita melalui solat, melalui semaya. Dan sebenarnya kalau kita perhati, tokku ni antara kekuatan dia ialah masa dia tu dia urus mengikut waktu solat, waktu semaya. Maknanya pengurusan masa tokku ni adalah mengikut waktu solat. Jadi dia susun masa dia comel lah, tidak bertindak kerja dia. Apabila contohnya mari 1:30 tengah hari, kerja dia adalah solat zuhur. Kalau mari pukul 4:30 petang, kerja dia adalah solat asar. Mari 7:30 malam, kerja dia adalah solat maghrib. Begitu juga isya dan subuh. Jadi pada waktu-waktu tu dia tak ada lah kerja lain. Jadi dia boleh susun masa dia dengan baik. Jadi kita kena latih, kita kena rasa nikmat kita berada di bulan Ramadan ni. Antaranya kita latih supaya kita dapat disiplin diri kita dengan solat dan ada rasa syukur, rasa sayang, rasa suka kepada semaya. Wallahu a'lam.